Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hi, nama saya Umul Fatihah binti Harisman daripada kelas DPSU 4E dan nombor menteri saya adalah DSU 202024785. Jadi, sebelum kami memulakan travelog kami, saya ingin memperkenalkan kepada anda semua terlebih dahulu tentang pelancongan Islam. Jadi, apakah itu pelancongan Islam? Pelancongan ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil tourism. Yang diambil daripada perkataan Latin dan juga Greek yang membawa maksud pergerakan dalam suatu bulatan. Jika kita boleh bayangkan, bulatan tersebut adalah bumi. Jadi secara ringkasnya kita boleh terangkan pergerakan dalam suatu bumi. Maksudnya kita bergerak mengelilingi bumi. Kita melancong mengelilingi bumi. Maafkan saya. Seterusnya, secara umum, pelancongan adalah pergerakan ataupun gerakan sementara manusia ke destinasi lain di luar tempat kerja dan tempat tinggal yang biasa. Maksudnya di sini adalah kita bergerak ke suatu destinasi yang berbeza daripada rutin harian kita, di mana kalau biasa rutin harian kita sentiasa pagi kita akan pergi kerja, lepas tu petang kita akan balik rumah, balik tempat tinggal kita macam biasa, dan itu yang kita biasa lakukan dalam seharian ataupun rutin kita. Jadi dalam pelancongan ni kita pergi ke destinasi yang lain ataupun tempat yang lain ataupun berbeza daripada tempat tinggal ataupun tempat kerja yang biasa kita pergi. Seterusnya, kegiatan yang mereka lakukan selama tinggal di destinasi tersebut dan kemudahan yang disediakan untuk memenuhi keperluan mereka. Maksudnya, destinasi yang kita pilih sewaktu kita melancong itu mempunyai kegiatan ataupun aktiviti yang bersesuaian dengan destinasi yang kita pilih, tempat yang kita pilih untuk melancong, dan juga mempunyai perkhidmatan. Mereka menyediakan perkhidmatan yang memenuhi keperluan yang kita nak. Jadi seterusnya, Islam pula. Islam adalah agama pengetahuan yang macam kita tahu Islam adalah sebuah agama yang mengajak kita menyembah pada Yang Maha Satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan meninggalkan segala larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka, dan juga mengikut segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita boleh lihat pelancongan Islam adalah suatu perjalanan ataupun kunjungan ke tempat suci pada pelbagai musim sepanjang tahun sebagai tuntutan dalam Islam seperti haji dan umrah. Macam yang kita tahu, haji dan umrah merupakan tuntutan kita sebagai umat Islam dalam rukun Islam untuk menyempurnakan diri kita sebagai manusia yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyempurnakan agama Islam kita, untuk menyempurnakan agama Islam kita. Selain daripada itu, pelancongan Islam juga merangkumi perjalanan atau kunjungan yang mempunyai tujuan serta matlamat akhir yang ingin dicapai dari segi fizikal dan matlamat kerohanian, iaitu kembali mencari kepada keredaan Allah. Jadi tujuan ataupun matlamat dalam pelancongan Islam lain daripada pelancongan konvensional. Macam kita tahu, konvensional kita mungkin ingin berseronok sahaja, ingin mencari keseronokan, gembira, have fun di mana-mana. Tetapi kalau dalam pelancongan Islam ini, bukan setakat kita have fun, malah kita dapat ilmu pengetahuan dan mungkin kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya dalam pelancongan Islam ini adalah kita balik kepada yang asal seperti mana yang saya cakap sebelum ini, di mana Islam mengajar kita untuk menyembah pada yang satu. Maka dalam pelancongan Islam ini juga adalah kita mencari ataupun kita kembali kepada Allah yang Maha Satu dengan mencari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh itu pelancongan Islam ini haruslah
menyediakan perkhidmatan ataupun produk yang mengikuti syariat Islam dan menjauhkan ataupun mengelakkan daripada produk ataupun perkhidmatan yang terlarang ataupun haram di sisi syarak. Maksudnya kita sebagai umat Islam, sebagai pelancong yang beragama Islam, kita haruslah mengelakkan diri kita daripada memilih produk ataupun perkhidmatan dalam sewaktu kita nak melancong tu yang haram ataupun yang terlarang. Dan seharusnya, sewajibnya kita memilih pelancongan ataupun produk pelancongan, agensi pelancongan yang mempunyai perkhidmatan dan produk yang menepati syariat Islam dan ataupun kita boleh panggil sebagai macam mesra Muslim, friendly Muslim, supaya ibadat kita, maksudnya ibadat, kewajipan kita menjalankan ibadat itu tidaklah terganggu sekiranya kita mengikuti pelancongan atau perkhidmatan pelancongan Islam yang disediakan mengikut syarak. Assalamualaikum, back again ataupun kembali semula kepada saya Ummul Fatihah binti Harisman. So, sebentar tadi baru sahaja saya terangkan tentang pelancongan Islam, betul tak? Jadi mesti semua nak tahu dekat mana ataupun pilihan mana yang kumpulan kami akan pilih untuk travelog kali ini. Jadi kami semua akan travel to Indonesia. Jadi, mengapa kami memilih Indonesia sebagai destinasi pelancongan untuk travelog kami kali ini? Antara sebab dia adalah macam yang kita tahu, Indonesia ni, masyarakat di sana, hampir keseluruhan masyarakat di sana merupakan masyarakat yang beragama Islam. Kalau kita tengok dalam dalam data di mana hampir 87% masyarakat di Indonesia merupakan orang yang beragama Islam. Jadi kat situ kita boleh nampak bahawa Indonesia ni adalah merupakan salah satu negara yang Muslim friendly, ataupun kita panggil dia dalam bahasa Melayu adalah mesra Muslim, di mana kat di Indonesia kita boleh dapat perkhidmatan, produk, aktiviti, makanan, tempat penginapan ataupun hotel yang mesra Muslim dan juga halal, di mana semua orang Islam ataupun pelancong-pelancong Islam boleh datang dan menikmati pelancongan mereka mengikut syariat, dan juga ibadah-ibadah kita juga tidak akan terganggu kerana terdapat banyak kemudahan seperti masjid, hotel-hotel yang mesra Muslim dan juga makanan halal yang berada di Indonesia. Jadi antara sebab lain juga kerana kami memilih Indonesia ni adalah iklim ataupun cuaca di sana yang lebih kurang macam Malaysia, iaitu panas dan lembap, tapi tidaklah terlalu panas, tidaklah terlalu lembab, maafkan saya. Dan juga geografi ni yang berada di Khatulistiwa. Selain daripada itu juga, fokus kami pada travelog kali ini adalah kami akan memfokuskan kepada seni dan juga makanan yang berada di Indonesia. Jadi banyak makanan ataupun seni-seni yang berada di Indonesia yang boleh yang wajib kita ketahui ataupun yang perlu kita ketahui. Jadi saya akan serahkan seterusnya tentang seni-seni dan juga makanan kepada kawan saya ataupun sahabat saya yang lain.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nizaruddin Muhammad Nizam. Nombor matrik saya DSU2002252123 dan saya daripada kelas GPHU 4E. Okey, pada kali ini saya akan menerangkan atau ingin menunjuk kepada anda semua tentang sesuatu yang menarik, yang di mana negara ini merupakan jiran kepada negara kita, iaitu Malaysia. Okey, nama negara yang berjiran dengan negara kita ialah Indonesia. Okey, Indonesia merupakan antara negara serumpun dengan Malaysia. Okey, di samping itu saya akan menerangkan tentang makanan-makanan yang menarik di Indonesia. Okey, saya akan menerangkan tentang 6 makanan yang terkenal di sana. Okey, antara yang pertama adalah rawon. Okey, rawon merupakan makanan tradisional Indonesia, terutamanya masyarakat Jawa Timur. Ianya seakan sup daging berwarna coklat pekat kehitaman. Warna yang dihasilkan adalah kerana penggunaan kacang keluak sebagai bahan rawon. Okey, penggunaan kacang keluak juga memberikan rasa pedas pada rawon. Okey, hidangan ini dimasak menggunakan bahan yang berbeza dengan masakan hidangan lain. Ia telah memberikan rasa yang khas dan berbeza, aroma yang begitu memikat jiwa. Biasanya, rawon dimakan dengan nasi putih dan juga tauge rebus. Bagi menambahkan lagi keenakan rawon ini, ia turut dicampurkan bersama daun bawang, sambal serta perahan limau nipis ke dalamnya. Okey, makanan yang terkenal di Indonesia pula yang kedua. Okey, kedua ialah pecel lele. Okey, pecel lele merupakan hidangan Indonesia yang berasaskan ikan keli. Biasanya hidangan ini boleh ditemui di dataran Jawa. Okey, ikan yang dipilih untuk hidangan ini biasanya bersaiz sederhana hingga besar. Ia akan digoreng kering menggunakan minyak panas. Ia digorengkan kering supaya teksturnya garing dan rangup. Ikan yang siap digoreng akan disajikan bersama sambal serta lalapan sebagai perlengkapan hidangan. Okey, makanan yang ketiga pula ialah opor ayam. Opor ayam berasal dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur bahagian barat. Biasanya ia menjadi antara hidangan utama menjelang Hari Raya Aidilfitri dan juga merupakan makanan tradisi masyarakat Indonesia. Ayam yang digunakan perlu direbus bersama bahan seperti santan, serai, kecur dan lain-lain lagi. Hidangan ini biasanya dimakan bersama ketupat maupun sotong. Malah turut dimakan bersama nasi putih. Ada juga masyarakat yang menikmati hidangan ini bersama sambal goreng untuk menambah kenikmatannya. Hidangan yang keempat ataupun makanan yang keempat yang terkenal di Indonesia ialah gudeg. Okey, gudeg berasal daripada Yogyakarta dan juga didapati di setiap kota di Indonesia. Gudeg merupakan makanan tradisional yang memiliki rasa yang manis. Bahan yang digunakan untuk menghasilkan gudeg terdiri daripada telur rebus, nangka muda, tahu, tempe dan juga ayam. Gudeg turut dimakan bersama kulit lembu segar atau sambal goreng krecek. Gudeg terdiri daripada dua jenis yang berbeza, iaitu gudeg kering ataupun gudeg basah. Perbezaannya adalah dari penggunaan santannya. Gudeg basah menggunakan santan yang lebih, manakala gudeg yang kering menggunakan santan yang kurang. Makanan yang kelima pula ialah semur jengkol. Okey, semur jengkol bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Jengkol yang juga dikenali sebagai jering di Malaysia, ia memberikan aroma yang menarik. Tetapi dari sisi yang lain, olahan resepi yang menggunakan jering ini memberi rasa yang lebih lazat seperti semur jengkol. Ini merupakan makanan masyarakat Betawi dan memiliki kuah yang berwarna kehitaman. Semur jengkol ataupun jering rebus ini agak basah dan berkuah. Namun hasil inovasi masyarakat Indonesia, semur jengkol telah dihasilkan dalam bentuk kering pula. Okey, rasa semur jengkol ni adalah rasa pedas sedikit, rasa pedas, namun ada juga menyajikan dalam bentuk manis dan sesuai dimakan dengan nasi putih. Biarpun jengkol ataupun jering ini menghasilkan bau yang kuat, namun ia memiliki gizi yang tinggi ataupun mempunyai khasiat yang tinggi. Walau bagaimanapun, ia tidak boleh dimakan secara berlebihan kerana boleh menyebabkan keracunan serta penyakit lain. Biasanya, jengkol ini perlu direbus terlebih dahulu sehingga lembut dalam masa kira-kira 2 hingga 3 jam sebelum ditumis dengan bahan-bahan yang lain. Okey, makanan yang keenam pula ialah tahu gejrot. Okey, tahu gejrot berasal daripada daerah Cirebon, Jawa Barat.
Tahu yang digunakan bukanlah tahu biasa, namun ianya menggunakan tahu Sumedang. Ia disajikan bersama kuah pedas serta rasa manisnya. Tahu ini akan direndam dahulu dengan air garam sebelum digoreng bagi memberikan rasa sedikit masin. Setelah digoreng, ia akan dipotong kecil-kecil dan diserami dengan sos. Antara bahan yang digunakan untuk masakkan sos adalah sos cili, sos hijau, cili padi, gula merah, bawang merah, air asam serta kicap manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Akmal bin Airin dari Petugas di PSU 4E. Hari ini saya akan menceritakan tentang makanan yang terkenal yang berasal daripada negara jiran kita, iaitu negara Indonesia. Jadi, yang pertama adalah nasi ambeng yang berasal daripada Jawa Tengah, Indonesia. Ia antara makanan popular masyarakat Jawa dan hidangan ini merupakan nasi putih yang disajikan di atas dulang dengan lauk pauk di sekelilingnya. Antara lauk pauk dimakan bersama adalah seperti tempe goreng, telur rebus, urap, bihun goreng, opor ayam, serunding, tahu kelapa dan banyak lagi. Jadi, dengan kehadiran bergedil, ia memberikan kepuasan semasa menikmati hidangan ini. Dan kebiasaannya, hidangan ini akan dimakan secara beramai-ramai dalam sekitar 4 hingga ke 5 orang untuk berkongsi dalam satu hidangan ataupun makan satu dulang. Boleh bayangkan? Kemudian, nasi ambeng biasanya disediakan semasa majlis perayaan atau hari istimewa seperti kenduri Kendal. Yang kedua pula adalah nasi undur. Nasi undur yang berasal daripada Betawi, iaitu Jakarta. Hakikatnya berbeza daripada nasi putih kerana nasi undur ini akan digaulkan dahulu bersama santan, daun salam, daun limau serta serai laos. Kemudian dia akan dikukus sehingga masak dan mengeluarkan aroma yang cukup wangi. Nasi undur biasanya dimakan bersama lauk seperti telur dadah, tempe goreng, daging, udang goreng, sayur asam atau lalapan. Ia turut dihidangkan bersama bawang goreng, tahu ayam, ayam goreng bersama sambal kemiri yang berwarna merah mahupun sambal kacang supaya itu akan menjadi rasa yang lebih enak lah, sedikit-sedikit pedas begitu. Yang ketiga adalah nasi tumpeng. Nasi tumpeng ini yang berasal daripada Bali. Jadi, nasi tumpeng ini merupakan sejenis hidangan nasi yang bersama lauk pauk yang disajikan dalam bentuk kun. Maksudnya nasi itu akan dibuat dalam bentuk kun. Dan nasi ini berwarna kuning, namun ia juga boleh digunakan nasi putih biasa ataupun nasi undur. Hidangan ini biasanya disajikan semasa majlis. Majlis-majlis seperti majlis kenduri, sambutan majlis ataupun hari perayaan. Nasi tumpeng ini biasanya disajikan di atas bekas bulat tradisional yang diperbuat daripada anyaman buluh. Antara lauk pauk yang terdiri daripada 7 jenis itu adalah ayam goreng, tempe orek, urap, telur dadah, lalapan, perkedil dan bihun goreng. Itu adalah antara lauk-lauk yang menjadi menu utama untuk nasi tumpeng. Yang keempat pula adalah soto. Siapa tak kenalkan soto? Soto ada juga dia terdapat di Malaysia. Dan antara salah satu perkara yang kita patut tahu ataupun fakta tentang soto ini adalah antara makanan yang paling terkenal di Indonesia, iaitu di daerah Betawi. Contoh antara soto-soto yang ada adalah soto Betawi, soto Makassar, soto ayam, soto daging, soto perut lembu. Keunikan rempah ratus yang digunakan untuk menghasilkan soto ini menjadikan hidangan itu begitu enak. Soto ini seakan sup daging tradisional yang terdiri daripada rempah ratus serta bahan-bahan lain. Dan ia turut dicampurkan bersama kobis, lobak merah, bihun, ayam, kambing atau daging. Soto ini ditaburi dengan bawang goreng ataupun diletakkan sedikit sambal kicap serta perahan air limau nipis yang akan memberikan keenakan yang lebih terselah. Jadi soto ni ramai orang boleh buat sebenarnya, dan itu merupakan salah satu makanan yang terkenal tau dekat Indonesia. Yang kelima pula adalah empal gentung. Empal gentung ini merupakan makanan yang berasal daripada Cirebon, Jawa Barat. Empal bermaksud daging lembu yang dimasak menggunakan periuk tanah liat yang dikenali sebagai gentung.
Jadi, hidangan ini dimasak di atas kayu api dari pohon mangga yang menghasilkan aroma yang berbeza. Dengan laging lembu bersama perut lembu akan dimasukkan ke dalam gentung dan dimasak sehingga teksturnya benar-benar lembut. Empal gentung ini enak dimakan bersama nasi putih ataupun lontong. Dagingnya begitu terasa rempah ratus yang diperap yang meresap ke dalam daging. Jadi, ia banyak dijual di restoran serta warung dengan berharga sangat berpatutan. Yang terakhir sekali adalah pecal. Pecal ini merupakan hidangan yang terdiri daripada pelbagai jenis sayuran yang direbus terlebih dahulu. Antara sayuran yang dijadikan hidangan adalah seperti kacang panjang, tauge, daun turi, kemangin, kangkung serta sayuran lain. Ia dimakan bersama kuah kacang yang diperbuat daripada kacang tanah. Jadi, dia ada juga diletakkan seperti cili, garam, gula, bawang, asam jawa serta limau purut. Kuah kacang ini akan disiramkan di atas sayur yang direbus dan digaulkan bersama. Biasanya pecal ini boleh dimakan begitu saja atau boleh juga dimakan bersama nasi putih dan juga keropok. Setakat itu saja yang saya dapat perkongsikan berkenaan antara makanan-makanan yang terkenal di negara jiran kita, iaitu negara Indonesia. Jadi, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murni Izzati binti Nur Azizan dari kelas DPSU 4E. Indonesia mempunyai pelbagai etnik. Terdapat lebih dari 1,430 etnik mengikut data banci BPS 2010. Ini menjadikan Indonesia kaya dengan kepelbagaian dan seni. Setiap etnik mempunyai ciri tersendiri dan juga mempunyai seni yang berbeza di setiap suku. Ini merupakan tarikan bagi pelancong asing dan menjadikan seni dan karya asli Indonesia menjadi terkenal dan disukai oleh negara lain. Di samping itu, ada juga yang menyaksikan budaya tradisional di negara ini untuk melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan budaya dan adat istiadat, terutama oleh para akademik dari sebilangan universiti di luar negara. Seni yang pertama ialah seni batik. Batik Indonesia termasuk budaya, teknik serta pengembangan motif dan teknologinya telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009. Sejak itu, setiap 2 Oktober, Indonesia selalu memperingati Hari Batik Negara. Pada mulanya, batik pertama kali diperkenalkan ke dunia oleh mantan Presiden Republik Indonesia, Suharto, yang pada waktu itu memakai batik pada persidangan PBB. Batik itu sendiri sebenarnya tidak hanya sama dengan kain atau pakaian dengan menggunakan motif yang dibuat melalui teknik pewarnaan tradisional. Namun, dalam budaya tradisional Jawa, batik lebih bermakna sebagai teknik membuat motif ini dengan menggunakan alat warna malam dan canting semula jadi pada kain serat semula jadi. Hingga kini, batik terus berkembang baik dalam motif maupun cara membuatnya. Seni yang kedua pula ialah angklung. Angklung adalah alat muzik multi-turtle double pitch yang secara tradisional berkembang dalam masyarakat bahasa Sunda di bahagian barat Pulau Jawa. Alat muzik ini terbuat dari buluh, dibunyikan dengan gemetar. Bunyinya disebabkan oleh hentaman badan pai buluh sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam urutan 2, 3 hingga 4 nada dalam setiap ukuran kecil. Angklung Indonesia ini telah mendapat pengiktirafan rasmi dari UNESCO sebagai sebahagian daripada warisan budaya. Tiada objek atau warisan budaya yang tidak ketara. Penyerahan sijil rasmi diadakan di Jakarta pada 19 Januari 2011. Sijil itu diserahkan oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk UNESCO Tresna Dermawan Kunaifi kepada Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Noor. Taufik berkata, angklung terkenal di luar negara. Negara seperti Korea, Jepun dan Malaysia telah memperkenalkan angklung kepada anak-anak usia sekolah. Yang ketiga ialah wayang. Seni pertunjukan asli dari Indonesia yang dikembangkan di pulau-pulau Jawa dan Bali.
telah terkenal selama beratus-ratus tahun. Prasasti Balitung yang telah ada sejak abad keempat membuktikan adanya wayang pada waktu itu dengan catatan Galigi Mawayang. Dalam pengembangannya, terdapat beberapa jenis wayang seperti wayang kulit, wayang golek hingga orang wayang dengan cerita yang berkembang juga. Pada 7 November 2003, UNESCO juga mengiktiraf wayang sebagai salah satu seni budaya Indonesia dalam senarai Masterpiece of Oral and Heritage of Humanity. Sehingga kini, kita masih boleh menonton tunjukan wayang kulit. Malah, beberapa program di stesen televisyen swasta juga sering menampilkan persembahan wayang orang yang diserami dengan humor menjadikannya lebih menarik dan tidak kuno. Seni yang seterusnya adalah riok. Seni ini masih tebal dengan benda-benda yang berbau mistik dan gaib. Dalam pertunjukan tradisional ini yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, biasanya menampilkan tokoh-tokoh warok dan gemblak. Kisah asal riok yang paling popular adalah ketika salah seorang hamba kerajaan Majapahit pada abad ke-15 bernama Ki Ageng Kutu mengumpulkan dukungan masyarakat untuk melakukan pemberontakan dengan menggunakan riok. Seni terakhir yang terdapat di Indonesia ialah tarian kecak. Tarian kecak biasanya disebut sebagai tarian cak atau tarian api fire dance. Adalah persembahan tarian masa atau hiburan dan cenderung menjadi balik, iaitu seni drama dan tarian kerana semuanya menggambarkan seni peran, mainan boneka seperti Ramasita dan tidak digunakan secara khusus dalam ritual keagamaan Hindu seperti pemujaan, odalan dan upacara lain. Bentuk-bentuk suci dalam tarian kecak ini biasanya ditunjukkan dalam bentuk kerawahan atau masolah, iaitu kekebalan ajaib sehingga tidak terbakar oleh api. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurhana binti Asaramat. Saya daripada kelas DPSU 4E. Jadi saya akan meneruskan pembentaran terakhir untuk grup kami, iaitu seni yang terdapat di Indonesia. Seterusnya ialah Tari Saman. Tari Saman merupakan tarian yang berasal daripada suku Gayo, iaitu daripada Aceh Tenggara. Tarian ini sangat unik kerana tarian ini sama juga seperti tarian kecak, iaitu dia menampilkan tarian ini menggunakan tepukan tangan dan juga liurkan anggota tubuh. Tarian ini diakui sebagai warisan budaya yang perlu perlindungan mendesak pada tahun 2011 oleh UNESCO atas sebab-sebab tertentu. Seterusnya ialah keris. Keris ini merupakan salah satu senjata tradisional yang dikatakan bahawa mempunyai kuasa supernatural. Hal ini kerana mereka mempercayai bahawa senjata ini digunakan oleh setiap anggota keluarga kerajaan sebagai pusaka yang disucikan. UNESCO telah mengakui bahawa keris sebagai kekayaan budaya Indonesia pada tahun 2005. Jadi antara keris-keris yang kita dapat tahu yang dibawa ke Malaysia ialah keris Siamang Tunggal, keris Tameng Sari. Itu adalah antara contoh seni keris yang korang boleh lihat sendiri. Seterusnya kita akan memasuki seni monumen bersejarah yang dibawa pada zaman kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi pertama, kita akan cerita mengenai candi Hindu di Indonesia. Pertama yang berada di Indonesia yang saya akan terangkan ialah Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta. Candi ini juga dikenali sebagai Candi Roro Jonggrang, iaitu kompleks Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangunkan pada abad ke-9 Masihi. So korang boleh bayangkan tak berapa lama candi ni dah dibina, and korang boleh tengok sendiri betapa teguhnya candi tu sampai sekarang diorang tak roboh, tak runtuh. So korang boleh tengok gambar. So kalau korang nak tahu sejarah candi ni, candi ni dibina pada dalam lebih kurang 850 Masihi. Time tu yang bangunkan candi ni ialah Rakai Perikatan, dan disambung untuk memperkembangkan candi ni pula ialah Balitung Mahasambu pada masa kerajaan Medang Mataram. So berdasarkan daripada yang menceritakan mengenai candi ini,
Candi Prambanan ini dibangunkan sebagai persembahan kepada Trimurti, iaitu 3 dewa utama dalam Hindu, iaitu Brahma, Wisnu dan juga Siwa. Korang mesti ingat kan, benda ni ada dekat dalam sejarah, yang 3 benda utama tu. So setiap apa yang kita belajar dalam sejarah tu jangan korang lupa, sebab benda ni kita boleh belajar untuk praktikkan dekat negara lain juga, macam Indonesia. So korang nampak kan. So candi ini dibinakan. Candi kedua yang dibina ialah Candi Dian, iaitu di Wonosobo, Jawa Tengah. Candi ini ditubuhkan di pegunungan Dian dan dikatakan ditubuhkan pada akhir abad ke-8 hingga awal abad ke-9. Candi ini mempunyai luas sebanyak sekitar 1.8 kali 0.8 km. Kompleks candi ini dibahagi kepada 3 bahagian, dan satu candi yang berdiri berdiri sendiri dinamakan sebagai tokoh di dalam kitab Mahabharata, iaitu kelompok Arjuna, kelompok Gatotkaca, kelompok Dwarawati dan juga Candi Bhima. So nampak tak? Candi-candi ni semua ada sejarah diorang sendiri. So make sure untuk korang treasure semuanya. Candi Hindu ketiga yang terdapat di Indonesia di Semarang dinamakan sebagai Candi Gedong Songo. Candi ini ditemukan oleh Raffles pada tahun 1804. Ini merupakan candi Hindu peninggalan dari Wangsa Shailendra pada abad ke-9, iaitu paling tepat diorang boleh agak ialah 927 Masihi. So kompleks candi ini terdiri daripada 9 candi yang terbesar di lereng Gunung Unggaran, iaitu mempunyai ketinggian sekitar 1200 meter di atas permukaan laut. Korang boleh bayangkan tak? Seterusnya ialah Candi Borobudur. Candi ini merupakan candi terkenal di Indonesia dan juga candi Buddha yang terdapat di Indonesia. Candi ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Jadi seperti yang kita tahu, candi ini sangat terkenal di dalam buku sejarah Form 4, sejarah Form 5. Jadi sejarah tentang candi ini ialah candi ini bercorak Buddha dan dibina pada abad ke-8 Masihi oleh penganut Buddha Mahayana. Jadi luas dan kemegahan daripada Candi Borobudur ini menjadikan sebagai monumen dan kuil Buddha terbesar di dunia. Sampai sekarang jadi Candi Borobudur ini masih digunakan sebagai tempat beribadah kepada umat Buddha. Last but not least, saya akan share pasal Candi Buddha yang terdapat di Indonesia, iaitu Candi Mendut, Magelang di Jawa Tengah. Jadi candi ini merupakan candi Buddha yang dibangunkan pada masa pemerintahan Raja Indra dari dinasti Shailendra, macam yang candi yang Hindu tu, yang sebelum ni saya tengah cakap tu. Jadi candi ini terdapat 3 arca Buddha, iaitu Dhyani Buddha, Vairocana, and then dengan Dharma Cakramodar diapit dengan arca Avalokiteswara di sisi kiri, dan juga arca Wajapani di sisi kanan. So korang boleh tengok gambar, nampak candi ni. Kita dah sampai di penghujung video tentang pemilihan negara pelancongan kami, iaitu Indonesia. Dan maka berakhirlah sudah pembentangan mengenai seni monumen bersejarah yang terdapat di Indonesia, iaitu candi bagi Hindu dan candi untuk Buddha. Sekian daripada saya, Nur Raihana, dan saya mewakili daripada ahli kumpulan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar pembentangan tentang negara pilihan kami. Jadi assalamualaikum dan goodbye.